لا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अली का जिक्र चल रहा है। हज़रत मुस्लिम माऊद हज़रत अली की शहादत के पस मंज़र में बयान फरमाते हैं कि अभी मामलात Riwayat mengenai Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu masih berlanjutan berkenaan dengan latar belakang syahidnya Hazrat Ali. Hazrat Muslim Maud bersabda, ketika permasalahan masih belum dapat dikawal sepenuhnya, kelompok Khawarij mencadangkan bahawa untuk menghentikan fitnah ini adalah dengan membunuh para pembesarnya. Lalu para pemberani, yakni beberapa orang yang berani dari antara mereka, berikrar bahawa salah seorang akan keluar membunuh Hazrat Ali, Hazrat Muawiyah dan Hazrat Ammar bin Ash serentak dalam satu hari dan dalam waktu yang sama. Seorang yang pergi untuk membunuh Hazrat Muawiyah menyerang Hazrat Muawiyah, namun pedangnya tidak mengenai beliau dengan tepat yang menyebabkan Hazrat Muawiyah hanya terluka sedikit sahaja. Orang itu pun tertangkap dan setelah itu dihukum mati. Sedangkan yang pergi untuk membunuh Hazrat Ammar bin Ash, dia pun tidak berjaya kerana ketika itu beliau tidak datang untuk solat kerana sakit. Oleh itu ia digantikan oleh orang lain untuk mengimami solat dan orang itulah yang dibunuh. Namun orang yang ditugaskan untuk menyerang Hazrat Ammar bin Ash tertangkap dan kemudian dihukum mati. Sedangkan orang yang pergi untuk membunuh Hazrat Ali, ketika Hazrat Ali mulai berdiri untuk mengimami solat subuh, orang itu segera menyerang beliau radhiyallahu ta'ala anhu yang membuatkan beliau mengalami luka parah. Ketika menyerang beliau, orang itu mengucapkan perkataan, "Wahai Ali, kamu tidak berhak untuk ditaati atas segala ucapanmu. Hanya Allah lah yang berhak." Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menubuatkan berkenaan dengan syahidnya Hazrat Ali, di mana Hazrat Ubaidullah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, "Wahai Ali, apakah kamu tahu siapakah dari antara awalin dan akhirin yang paling bernasib buruk?" Hazrat Ali menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Berkenaan dengan itu, beliau bersabda, "Orang-orang terdahulu yang bernasib paling buruk adalah orang yang memotong betis unta betina Hazrat Saleh. Dan wahai Ali, yang bernasib malang buruk di antara akhirin adalah orang yang akan membunuhmu dengan tombak." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyarahkan ke satu tempat di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu akan disyahidkan dengan tombak. Hamba sahaya Hazrat Ali, Ummu Ja'far meriwayatkan bahawa ketika saya menuangkan air ke tangan Hazrat Ali, beliau mengangkat kepala dan meninggikan janggut beliau hingga ke hidung, lalu bercakap kepada janggutnya, "Wah, wah,
hebat sekali engkau pasti akan diwarnai darah, kemudian disyahidkan pada hari Jumaat. Peristiwa syahidnya Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan sebagai berikut, bahawa satu ketika Ibnu Hanifah meriwayatkan bahawa satu kali saya, Hazrat Hasan dan Hazrat Husin sedang duduk di hamam. Lalu Ibnu Muljam datang mendekati kami. Ketika dia masuk, maka Hazrat Husain seolah-olah memperlihatkan rasa tidak suka kepadanya. Lalu berkata, "Berani sekali kamu datang dekat kami seperti ini." Saya berkata kepada mereka berdua, "Kamu janganlah melayannya. Demi Tuhan, apa yang ingin dilakukannya terhadap kamu bahkan lebih menakutkan dari itu." Pada waktu menyerang Hazrat Ali, Ibnu Muljam dibawa sebagai tahanan. Lalu Ibnu Hanifah mengatakan, "Sejak hari itu saya sudah tahu dengan jelas ketika dia datang kepada kami di hamam." Atas hal itu Hazrat Ali bersabda, "Dia adalah tahanan. Oleh itu layanlah dia dengan baik dan perlakukanlah dia dengan penuh hormat. Jika saya masih hidup, maka saya yang akan membunuhnya atau akan memaafkannya. Namun jika saya meninggal, maka bunuhlah dia sebagai kisasku dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Diriwayatkan dari Kusam, hamba sahaya merdeka Hazrat Ibnu Abbas, bahawa Hazrat Ali menuliskan dalam wasiatnya kepada anak lelaki saya yang paling tua, "Janganlah memukul bahagian perut dan kemaluannya." Orang-orang menjelaskan bahawa di antara para Khawarij ada 3 lelaki yang dicalonkan, iaitu Abdul Rahman bin Muljam Muradi dari kabilah Hamir dan termasuk dalam kabilah Murad yang merupakan sekutu keluarga besar Kandah Banu Jabalah. Kedua, Buruk bin Abdullah Tamim dan Ammar bin Bakir Tamimi. Mereka bertiga berkumpul di Mekah dan mereka bertekad untuk membunuh ketiga-tiga orang itu, yakni Hazrat Ali bin Abi Talib, Hazrat Muawiyah bin Abu Sufyan dan Hazrat Ammar bin Ash. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi, 3 nama pembunuh yang kisahnya disampaikan oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu di awal tadi, dan mereka bertekad akan membebaskan orang-orang dari 3 wujud suci ini. Abdul Rahman bin Muljam mengatakan bahawa akulah yang bertanggungjawab untuk membunuh Ali bin Abu Talib. Buraq mengatakan bahawa akulah yang bertanggungjawab membunuh Muawiyah, dan Ammar bin Bakir mengatakan bahawa akulah yang akan menyelamatkan kamu dari Ammar bin Ash. Setelah itu, mereka mengikrarkan janji setia dan saling meyakinkan bahawa mereka tidak akan mundur dari janji tersebut sebelum mereka berjaya membunuh sasarannya atau terbunuh dalam tugas itu, yakni mereka tidak akan kembali dari tugas sebelum berjaya membunuh sasarannya atau terbunuh. Mereka telah menetapkan waktu untuk membunuh sasarannya pada malam ke-17 bulan Ramadan. Kemudian mereka bergerak menuju ke kota di mana sasaran mereka tinggal, yakni sasaran yang mereka ingin bunuh. Abdul Rahman bin Muljam datang di Kufah dan bertemu dengan kawan-kawan kharijinya. Akan tetapi dia tetap merahsiakan tujuannya. Dia pergi menemui kawan-kawannya dan mereka juga datang untuk bertemu dengannya. Satu hari dia melihat satu kelompok kabilah Timur Rabab yang di dalamnya ada seorang perempuan, iaitu Kitam binti Syajnah bin Adi. Hazrat Ali lah yang telah membunuh bapa dan saudara lelakinya pada perang Nahrawan. Ibnu Muljam menyukai perempuan itu dan dia pun mengirim lamaran untuk menikah dengannya. Dia, yakni wanita itu, mengatakan bahawa aku tidak akan menikah denganmu kalau kamu tidak berjanji kepadaku. Ibnu Muljam berkata, "Apapun yang kau minta, aku akan berikan." Perempuan itu berkata, "Aku meminta 3,000 dirham dan bunuhlah Ali bin Abi Talib." Dia mengatakan, "Demi Allah, aku justru datang ke kota ini untuk membunuh Ali bin Abi Talib dan aku pasti akan memberikan apa yang kau minta." Kemudian Ibnu Muljam bertemu dengan Syabib bin Bajrah
Ashja'i, dan dia juga memberitahukan tujuannya dan meminta untuk tinggal bersamanya. Syabib pun menurutinya. Pada malam hari itu, yang mana pada paginya Ibnu Muljam telah beriradah untuk mensyahidkan Hazrat Ali, Asyad bin Qais berjalan sambil berbisik dengannya di Masjid Kandi. Ketika hampir terbit fajar, Asyad mengatakan kepadanya, "Bangunlah, sudah pagi ni." Abdurrahman bin Muljam dan Syabib bin Bajrah berdiri dan mengambil pedangnya, kemudian datang dan duduk di depan pintu gerbang di mana darinya Hazrat Ali keluar. Hazrat Hasan bin Ali mengatakan, "Saya datang dan duduk dekat Hazrat Ali pada pagi hari itu." Waktu itu Hazrat Ali bersabda, "Sepanjang malam aku membangunkan keluargaku. Ketika duduk-duduk, mataku dikuasai rasa mengantuk. Lalu dalam mimpi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,' yakni Hazrat Ali bersabda, saya berkata, 'Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sedang menghadapi kebengkokan dan perselisihan yang sengit dari umat Tuhan.' Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Berdoalah kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi mereka.' Saya katakan, 'Ya Allah, berikanlah kepadaku yang lebih baik dari mereka sebagai pengganti mereka, dan berikanlah kepada mereka yang lebih buruk dari saya sebagai pengganti saya.' Waktu itu Ibnu Nibah Muazzin datang dan berkata, 'Waktu solat sudah tiba.' Hazrat Hasan mengatakan, 'Aku memegang tangan Hazrat Ali, kemudian beliau bangun dan pergi. Ibnu Nibah di depan beliau dan saya di belakangnya. Ketika beliau keluar dari pintu, maka beliau berseru, 'Wahai orang-orang, solat, solat.' Beliau selalu melakukan seperti itu setiap hari. Ketika beliau keluar, di tangan beliau selalu ada tali tas dan memukulkannya pada pintu-pintu untuk membangunkan orang-orang. Pada waktu itu, kedua-dua penyerang itu muncul di hadapan beliau, dan beberapa dari antara saksi mata mengatakan bahawa saya melihat kilauan dari pedang, dan seseorang mendengar penyerang itu berkata, 'Wahai Ali, memerintah adalah hak Allah, bukan hak kamu.' Kemudian aku melihat pedang yang lain, lalu kedua-duanya serentak menyerang beliau. Pedang Abdurrahman bin Muljam kena pada kening Hazrat Ali hingga ke kepala, sedangkan pedang Syabib kena di kayu pintu. Saya mendengar Hazrat Ali bersabda, 'Jangan biarkan orang ini lari dari kamu.' Orang-orang pun berpecah mengepung dari semua penjuru. Akan tetapi Syabib berjaya melepaskan diri, sedangkan Abdurrahman bin Muljam tertangkap dan dibawa ke hadapan Hazrat Ali. Hazrat Ali bersabda, 'Berikanlah makanan yang baik untuk dia dan berikanlah alas tidur yang lembut. Jika aku masih hidup, maka akulah yang lebih berhak memaafkannya atau mengambil kisas darinya. Dan jika aku meninggal, maka bunuhlah dan pertemukanlah denganku. Aku akan mengadukannya ke hadapan Rabbul Alamin, yakni kami akan menyerahkan persoalan ini di hadapan Allah Ta'ala.' Ketika kewafatan Hazrat Ali telah dekat, maka beliau pun berwasiat. Wasiat beliau adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah wasiat yang dibuat oleh Ali bin Abi Talib. Ali mewasiatkan, 'Aku bersaksi bahawa tidak ada yang patut disembah melainkan Allah. Dia adalah Esa. Dia tidak memiliki sekutu apapun. Dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya, yang mana Allah Ta'ala telah mengutusnya dengan hidayah dan agama yang benar. Setelah menganugerahkan agama yang benar, lalu mengutusnya supaya memenangkan agama ini di atas semua agama, walaupun perkara ini tidak disukai oleh orang-orang musyrik. Sesungguhnya solatku, pengorbananku dan hidupku serta matiku semuanya untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang menyamai dia, dan untuk itu aku diperintahkan dan aku berada di antara orang-orang yang taat." Setelah itu beliau berkata, "Wahai Hasan," kepada anak beliau, "aku mewasiatkan kepada kamu dan seluruh keturunanku dan seluruh keluargaku untuk tetap takut kepada Allah, Tuhan kamu, dan kamu harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan berserah diri.
iaitu dalam keadaan Islam. Kamu bersatulah untuk tetap teguh memegang tali Allah dan janganlah bercerai-berai di antara kamu, kerana aku mendengar dari Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bahawa memperbaiki hubungan satu sama lain adalah lebih baik dari solat dan puasa nafal. Ini adalah perkara yang sangat penting, yakni memperbaiki hubungan satu sama lain adalah lebih baik dari solat dan puasa nafal. Ini adalah satu perkara yang sangat baik. Hiduplah dengan tenteram, ciptakanlah perbaikan dan mengislah dan mengusahakan jalan islah adalah satu kebaikan yang besar. Perhatikanlah saudara-saudara kamu dan berlakulah baik dengan mereka. Dengan begitu, Allah Ta'ala akan memudahkan penghisaban kamu. Takutlah kepada Allah dalam perkara-perkara anak-anak yatim. Janganlah buat mereka terpaksa untuk meminta bantuan dari kamu dengan lisan mereka. Dan jangan sampai mereka menjadi sia-sia di hadapan kamu. Mengenai dengan tetangga, takutlah kamu semua kepada Allah, kerana Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat di mana beliau selalu menekankan untuk memenuhi hak-hak pada tetangga, sehingga kami beranggapan bahawa jangan-jangan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan pada tetangga sebagai ahli waris. Dalam hal-hal berkaitan Al-Quran, takutlah kamu kepada Allah. Jangan sampai orang lain mendahului kamu dalam hal ini. Dalam hal-hal berkaitan solat, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala, kerana ini adalah tiang agama kamu. Mengenai rumah Tuhan kamu, takutlah kamu kepada Allah Ta'ala dan di sepanjang hidup kamu, janganlah kamu membiarkannya kosong. Kerana apabila ia dibiarkan kosong, maka tidak ada rumah yang seperti itu yang akan kamu temui. Dalam hal-hal berkaitan jihad fisabilillah, takutlah kamu kepada Allah dan berjihadlah kamu dengan jiwa dan harta benda kamu. Mengenai zakat, takutlah kamu kepada Allah, kerana hal ini memadamkan kemurkaan Tuhan. Dan berkenaan dengan tanggungjawab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepada Allah dan di antara kamu janganlah ada yang menzalimi siapa pun. Berkenaan dengan para sahabat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu kepada Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan wasiat mengenai keutamaan mereka. Berkenaan dengan orang-orang fakir dan miskin pun, takutlah kamu kepada Allah dan libatkanlah diri kamu dalam memenuhi sarana-sarana kehidupan mereka. Kemudian takutlah kamu kepada Allah berkenaan dengan hal ini, di mana tangan kanan kamu berkuasa atasnya, yakni terhadap tanggungjawab yang telah dipikulkan di atas pundak kamu. Berkaitan dengan perkara-perkara di dalamnya pun takutlah kamu kepada Allah. Jagalah solat kamu, peliharalah solat kamu. Beliau bersabda, demi meraih keredaan Tuhan, janganlah kamu takut kepada siapa pun penghasut. Hendaknya keredaan Tuhan sentiasa diutamakan. Ini adalah hal yang sangat penting, kerana wujud Tuhan itu akan cukup bagi kamu dalam melawan orang yang ingin menyakiti kamu dan ingin mengkhianati kamu. Katakanlah perkataan-perkataan yang baik kepada manusia, sebagaimana yang Allah Ta'ala telah perintahkan kepada kamu. Janganlah kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika tidak, maka orang yang buruk dari antara kamu akan menjadi pemimpin kamu. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah hal yang sangat penting, iaitu menyeru kepada perbuatan-perbuatan baik dan mencegah dari perbuatan-perbuatan buruk. Sentiasa tegurlah, sentiasa kamu dalam hal ini, dan janganlah sekalipun meninggalkannya. Kerana jika tidak, maka seseorang yang keji di antara kamu akan menjadi pemimpin kamu. Walaupun kamu kelak memanjatkan doa, namun doa-doa kamu tidak akan terkabul. Sebagaimana halnya keadaan negara-negara Muslim dewasa ini. Jagalah persahabatan dan hubungan satu sama lain. Dan tanpa susah payah, jadilah kamu sebagai orang yang saling berguna satu sama lain. Ingatlah, janganlah kamu saling membenci satu sama lain. Janganlah juga memutuskan hubungan. Janganlah berpecah belah. Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Tempuhlah jalan ketakwaan kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah pemberi hukuman yang keras. Wahai ahli bait yang mulia, semoga Allah Ta'ala memelihara kamu dan semoga perlindungan Tuhan terhadap wujud Nabi engkau sallallahu alaihi wasallam adalah melalui diri kamu, yakni dengan perantaraan suri tauladan baik kamu, seolah-olah Rasulullah SAW terus hidup untuk selamanya. Aku menyerahkan kamu semua ke hadrat Allah dan aku mengirimkan salam dan rahmat Allah kepada kamu semua. Abu Sanan menjelaskan bahawa tatkala Hazrat Ali tercedera, maka dia pergi menziarah beliau.
Perawi mengatakan bahawa saya bertanya, wahai Amirul Mukminin, keadaan tuan yang cedera sekarang ini menjadikan kami sangat khawatir. Hazrat Ali bersabda, tetapi saya bersumpah demi Tuhan bahawa saya tidak merasakan khawatir sama sekali kerana wujud Sadiq Masduq, yakni Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada saya bahawa engkau akan cedera di tempat ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada bahagian kening beliau. Kemudian darah akan mengalir darinya sehingga janggut engkau akan menjadi berwarna. Dan orang yang melakukan hal seperti ini akan menjadi orang yang paling malang di umat ini. Sebagaimana halnya orang-orang yang menyembelih unta dari kaum Samud adalah orang yang paling malang. Ada satu riwayat di mana Hazrat Ali berkenaan dengan pembunuh beliau, iaitu Ibnu Muljam, bersabda, tahanlah dia, jika saya meninggal maka dia akan dibunuh. Tetapi janganlah kamu memotong-motong tubuhnya. Tetapi jika saya tetap hidup, maka saya sendiri yang akan memaafkannya atau memutuskan kisas untuknya. Dalam menjelaskan hal ini, Hazrat Muslim Maud bersabda, di dalam sejarah tertulis bahawa seseorang telah menyerang Hazrat Ali dengan kerambit. Orang itu telah ditangkap setelah mencederakan perut beliau. Walhasil beliau menulis bahawa orang itu telah mencederakan perut beliau dan kepala beliau juga terluka. Mungkin perut beliau pun terluka atau memang inilah kesimpulan beliau atau mengucapkannya dalam bentuk peribahasa. Walhasil, hal ini disebabkan kebanyakan riwayat-riwayat menyebutkan cedera di kepala. Tatkala orang itu ditangkap, maka para sahabat bertanya kepada beliau bahawa apa yang seharusnya kita lakukan kepadanya. Beliau memanggil Hazrat Imam Hasan dan berwasiat bahawa jika saya meninggal, maka ambillah nyawanya sebagai ganti nyawa saya. Tetapi jika saya selamat dari kematian, maka dia janganlah dibunuh. Amar Zimul Mur menjelaskan bahawa tatkala Hazrat Ali terluka kerana pedang, maka saya datang ke hadapan beliau dan kepala beliau telah dibalut dengan kain. Saya bertanya kepada beliau, wahai Amirul Mukminin, perlihatkanlah luka Tuhan kepada saya. Beliau membuka balutan kain dan memperlihatkan luka beliau. Maka saya menyentuhnya dan lukanya tidak terlalu dalam dan tidak parah. Beliau bersabda, saya akan berpisah dengan kamu sekalian. Waktu itu putri beliau Ummi Kalsum terdengar sedang menangis terisak-isak di balik tabir. Beliau bersabda, diamlah. Jika engkau kelak melihat apa yang hendak aku lihat, maka janganlah menangis. Saya bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang Tuan sedang lihat? Beliau bersabda, itu adalah kafilah para malaikat dan para nabi, dan ini adalah Muhammad Rasulullah SAW yang sedang bersabda, yakni saya sedang melihat satu pemandangan, yakni kafilah para malaikat dan para nabi, di mana Nabi Muhammad SAW pun ada di dalam kafilah itu dan bersabda bahawa wahai Ali, yakni beliau yang mulia SAW sedang bersabda bahawa wahai Ali, bergembiralah kerana tempat yang engkau sedang tujui adalah lebih baik dari tempat di mana engkau sekarang berada. Di dalam satu riwayat tertera bahawa tatkala Hazrat Ali telah menyampaikan wasiatnya, maka beliau bersabda, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kamu sekalian. Setelah itu beliau tidak mengatakan apa-apa pun kecuali kalimat syahadat la ilaha illallah yang beliau ucapkan sehingga ruh berganjak dari jasad beliau. Tatkala Hazrat Ali bin Abu Talib wafat, maka Hazrat Hasan bin Ali pun naik ke mimbar dan bersabda, wahai manusia, sesungguhnya pada malam ini telah wafat satu wujud di mana tidak ada seorang pun sebelumnya yang sanggup mendahuluinya, dan tidak pula seorang yang datang setelahnya akan dapat meraih darjat seperti beliau. Tatkala Rasulullah SAW mengirim beliau untuk satu pekerjaan penting, maka malaikat Jibril ada di sebelah kanan beliau dan malaikat Mikail ada di sebelah kiri beliau, dan beliau tidaklah kembali selagi Allah Ta'ala tidak menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Beliau hanya meninggalkan harta sebanyak 700 dirham. Beliau pernah berkeinginan supaya beliau memerdekakan hamba sahaya dengan jumlah wang tersebut, dan roh beliau telah terangkat di malam tatkala dahulu roh Hazrat Isa terangkat naik, yakni pada malam hari ke-27 bulan Ramadan yang penuh berkat. Di dalam satu riwayat lain dijelaskan bahawa tarikh pensyahidan Hazrat Ali adalah pada malam hari ke-17 bulan Ramadan di tahun 40 Hijrah. Di sini adalah tahun 40 Hijrah dan masa kekhalifahan beliau adalah 4 tahun dan 8 bulan setengah. Hazrat Muslim Maud berkenaan dengan peristiwa ini menjelaskan
bahawa di dalam buku Tabaqat Ibnu Sa'ad jilid ketiga berkenaan dengan keadaan-keadaan pada peristiwa kewafatan Hazrat Ali karimallahu wajhah, diriwayatkan dari Hazrat Imam Hasan bahawa beliau bersabda, "Wahai manusia, pada hari ini satu wujud telah wafat di mana beberapa hal darinya tidaklah orang-orang sebelum beliau mencapainya, dan tidaklah juga orang-orang yang datang kemudian pun akan dapat mencapainya." Rasulullah SAW mengirim beliau untuk berperang. Maka malaikat Jibril berada di sebelah kanan beliau dan malaikat Mikail berada di sebelah kiri beliau. Walhasil beliau tidaklah pulang tanpa meraih kemenangan. Beliau tidaklah pulang tanpa meraih kemenangan. Dan beliau hanya meninggalkan wasiat beliau sebanyak 700 dirham, di mana beliau berkeinginan supaya wang itu beliau gunakan untuk memerdekakan seorang hamba sahaya. Dan beliau wafat di malam di mana ruh Hazrat Isa ibnu Maryam diangkat menuju ke langit, yakni pada hari ke-27 bulan Ramadan. Kedua putera beliau dan Hazrat Abdullah bin Ja'far memandikan beliau. Kemudian putera beliau Hazrat Hasan memimpin solat jenazah beliau. Dan dalam solat jenazah beliau mengucapkan 4 kali takbir. Beliau ditutup dengan 3 helai kain kafan yang tidak ada baju yang beliau pakai. Beliau dikuburkan pada waktu sahur. Disebutkan bahawa Hazrat Ali memiliki beberapa tabaruk berupa wangian yang baki dari yang telah disapukan pada jasad berberkat Rasulullah SAW, dan Hazrat Ali berwasiat supaya wangian tersebut disapukan di jenazah beliau. Berkenaan dengan usia beliau terdapat perselisihan. Sebahagian mengatakan bahawa usia beliau adalah 57 tahun. Menurut sebahagian lain usia beliau adalah 58 tahun. Sebahagian berpendapat 65 tahun. Menurut sebahagian 63 tahun. Namun kita sesuai dengan pendapatan majoriti menganggap bahawa usia beliau iaitu 63 tahun adalah dianggap lebih benar. Berkenaan dengan di manakah letaknya makam Hazrat Ali, mengenai hal ini pun timbul pertanyaan. Berkaitan hal ini di dalam buku-buku sejarah tercantum riwayat-riwayat yang berbeza-beza, iaitu Hazrat Ali dikuburkan di waktu malam di Kufah dan peristiwa penguburan beliau dibuat secara rahsia. Hazrat Ali dikuburkan di Jami' Masjid Kufah. Hazrat Imam Hasan dan Imam Husin radhiyallahu anhum memindahkan jasad Hazrat Ali ke Madinah dan telah menguburkan beliau di Baqi di samping makam Hazrat Fatimah. Ada satu riwayat bahawa tatkala keduanya menyimpan jasad beliau ke dalam peti dan meletakkannya di atas unta, kemudian unta tersebut hilang, di mana unta tersebut telah ditangkap oleh kabilah Teh dan mereka menganggap peti tersebut berisi harta. Namun tatkala mereka melihat bahawa di dalam peti tersebut ada mayat dan mereka tidak dapat mengenalinya, maka mereka pun menguburkan jenazah beserta peti tersebut sehingga tidak ada yang mengetahui di manakah letaknya kuburan Hazrat Ali. Kemudian ada satu riwayat di mana Hazrat Hasan telah menguburkan Hazrat Ali di Kufah di dalam salah satu bilik rumah keluarga Jadah bin Jabirah, dan dikatakan pula bahawa Jadah adalah cucu Hazrat Ali dari anak perempuan beliau. Imam Ja'far Sadiq berkata bahawa jenazah Hazrat Ali disolatkan di waktu malam dan beliau telah dikuburkan di Kufah dan tempat kuburan beliau dirahsiakan, di mana kita kemudiannya mengetahui bahawa kuburannya ada di dekat Kaisar Imarat. Hazrat Imam Hasan setelah kewafatan Hazrat Ali, dalam salah satu riwayat yang lain disebutkan bahawa setelah kewafatan Hazrat Ali, Hazrat Imam Hasan mensolatkan jenazah Hazrat Ali dan beliau telah menguburkan Hazrat Ali di luar kota Kufah dan merahsiakan lokasi kuburan beliau kerana khawatir jangan sampai golongan Khawarij dan yang lainnya akan merosakkan kuburan beliau. Sebahagian golongan Syiah mengatakan bahawa kuburan Hazrat Ali terletak di Najaf, di tempat yang sekarang disebut dengan Masyahadun Najaf. Menurut salah satu riwayat, Hazrat Ali telah disyahidkan di Kufah, sedangkan kita tidak mengetahui di mana letaknya kuburan beliau. Setelah kewafatan Hazrat Ali, Hazrat Imam Hasan mensolatkan jenazah beliau dan menguburkan Hazrat Ali di Darul Imarat kerana kekhawatirannya jangan sampai golongan Khawarij merosakkan mayat beliau. Alama Ibnu Asir menulis bahawa riwayat yang masyhur adalah yang mengatakan bahawa beliau telah diletakkan di tengah binatang-binatang dan jasad beliau telah dibawa pergi dan tiada yang dapat mengetahui ke manakah binatang tersebut telah pergi. Ini tidaklah benar, dan berkenaan dengan ini ia telah menulis secara palsu di mana ia sendiri tidak memiliki pengetahuan tentangnya dan tidak juga menggunakan akal, dan juga syariat tidak dapat membenarkannya. Dan kebanyakan orang yang berfikiran cetek dan serong beranggapan bahawa makam Hazrat Ali berada di
Mashhadun Najaf. Maka mereka tidak memiliki dalil akan perkara ini, dan di dalam hal tersebut tidak mengandungi satu hakikat. Bahkan dikatakan bahawa di situ adalah makam Hazrat Mughirah bin Syu'bah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahawa mengenai tempat di Najaf yang dikenali dengan nama Mashhad, para cendekiawan bersepakat bahawa itu bukanlah kuburan Hazrat Ali, namun itu merupakan kuburan Hazrat Mughirah bin Syu'bah. Meskipun kekuasaan mereka di Kufah berlangsung lebih dari 300 tahun, namun ahli bait Syiah dan umat Muslim lainnya tidak pernah menyebutkan bahawa itu adalah kuburan Hazrat Ali. 300 tahun selepas syahidnya Hazrat Ali, tempat tersebut dinamakan Mashhad Ali. Untuk itu, riwayat yang mengatakan bahawa itu adalah kuburan Hazrat Ali adalah salah. Hazrat Ali Alama Ibnu Zawji dalam kitab tarikhnya berkenaan dengan kuburan Hazrat Ali, setelah mencantumkan berbagai riwayat yang disebutkan di atas, menulis wallahu alam ayyul aqwal asyahu, yakni Allah lebih mengetahui ucapan yang mana yang lebih benar dan sahih. Berkenaan dengan pernikahan Hazrat Ali dan anak keturunan beliau, diriwayatkan sebagai berikut. Hazrat Ali dalam berbagai waktu telah melakukan 8 kali pernikahan. Nama para isteri beliau di antaranya Fatimah binti Rasulullah SAW, Khawlah binti Ja'far bin Qais, Laila binti Mas'ud bin Khalid, Ummul Banin binti Hizam bin Khalid, Asma binti Umais, Sahabah Ummi Habib binti Rabi'ah, Amama binti Abdul As bin Rabi'. Ini adalah anak kepada putri Rasulullah SAW, iaitu Hazrat Zainab, dan cucu Rasulullah SAW, Ummi Said binti Urwah bin Mas'ud Saqfi. Dari mereka semua, Allah Ta'ala memberikan ramai anak kepada beliau yang jumlahnya lebih dari 30, 14 lelaki dan 19 perempuan. Keturunan beliau berlanjutan terus dari garis keturunan Hazrat Hasan, Hazrat Husin, Muhammad bin Hanafiyah, Abbas bin Kalabiyah dan Amr bin Taqlibiyah. Berkenaan dengan keistimewaan dan akhlak dan sifat-sifat beliau, tertulis Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Ali babuha, wa man aradal madinata falyatil baba." Artinya, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Barang siapa yang ingin memasukinya, hendaklah masuk melalui pintunya. Hazrat Muslim Maud bersabda, satu ketika Hazrat Ali pernah bersabda bahawa di antara sahabat yang paling berani dan gagah adalah Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kemudian beliau berkata bahawa ketika perang Badar dibuatkan tempat tinggi yang terpisah untuk Rasulullah SAW, maka pada waktu itu timbul pertanyaan, hari ini tugas penjagaan Rasulullah SAW akan diserahkan kepada siapa? Lalu Hazrat Abu Bakar segera datang dengan membawa pedang yang terbuka, lalu berdiri. Dalam keadaan yang sangat genting itu, beliau dengan penuh keberanian melakukan tugas menjaga Rasulullah SAW. Demikian juga di dalam hadis dinyatakan bahawa satu ketika Rasulullah SAW bersabda, "Ana Madinatul ilmi wa Aliyun babuha," yakni aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Hazrat Ali juga telah digelar sebagai ulama oleh Rasulullah SAW. Namun pada perang Khaybar dalam keadaan yang sangat genting, Rasulullah SAW menyerahkan bendera di tangan beliau. Dari itu diketahui bahawa pada zaman Rasulullah SAW, para ulama tidaklah pengecut melainkan yang paling berani. Hazrat Muslim Maud di sini menjelaskan perihal keberanian para ulama yang saya jelaskan ini. Hazrat Ali meriwayatkan, ada kalanya ketika saya mengikat batu di perut kerana lapar yang teramat sangat, sedangkan pada hari ini sedekah saya, yakni zakat, mencapai nilai 4,000 dinar. Dalam riwayat lain 40,000 dinar. Abu Bakar Bahar dari gurunya meriwayatkan bahawa beliau berkata, saya melihat Hazrat Ali mengikatkan serban yang tebal. Hazrat Ali bersabda, saya membelinya dengan harga 5 dirham. Barang siapa yang memberikan keuntungan 1 dirham kepadaku, maka aku akan menjual serban ini kepadanya. Perawi mengatakan, saya melihat ada beberapa kantung berisi dirham pada Hazrat Ali. Beliau bersabda, ini adalah nafkah kami yang terlebih dari antara harta kekayaan Yambu. Yambu adalah sebuah kampung yang jaraknya 7 manzil dari Madinah. Terletak berdekatan pantai laut.
Pada cincin Hazrat Ali tertulis Allahu Maliku, bahawa Allah lah Raja. Jumi bin Umair meriwayatkan bahawa saya datang menemui Hazrat Aisyah bersama makcik saya. Makcik saya bertanya, siapa yang paling dicintai oleh Rasulullah dari antara wanita? Hazrat Aisyah berkata, Fatimah. Lalu ditanyakan lagi dari antara lelaki. Hazrat Aisyah bersabda, suaminya yakni Hazrat Ali. Hazrat Sa'labah bin Abu Malik meriwayatkan bahawa Hazrat Sa'ad bin Ubadah dalam setiap medan perang biasanya ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk membawa bendera. Namun ketika tiba waktu berperang, Hazrat Ali bin Abu Talib yang selalu memegang bendera. Seorang dari kabilah Saqif meriwayatkan bahawa Hazrat Ali menugaskan saya sebagai amil di daerah Sabur. Sabur adalah sebuah daerah di Faris yang jaraknya sekitar 100 batu dari Shiraz. Hazrat Ali bersabda kepadaku, janganlah menyebat seseorang disebabkan oleh cukai 1 dirham. Janganlah berterusan mengacau rezeki orang lain. Dan janganlah juga mengusik pakaian mereka ketika musim sejuk ataupun panas. Yakni janganlah mengambil cukai yang membuat pakaian mereka terbuka. Dan janganlah menuntut haiwan yang digunakan oleh mereka dalam melakukan pekerjaan. Janganlah terus berdiri untuk menuntut 1 dirham dari seseorang. Yakni ketika mengutip cukai, jangan sampai menyusahkan dan menjadi beban bagi seseorang. Saya berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau begitu, saya akan kembali balik kepada anda seperti halnya saya pergi meninggalkan anda. Yakni tidak akan mendapatkan apa-apa. Hazrat Ali bersabda, semoga kebaikan mencucuri kamu. Ya, walaupun kamu kembali dengan tangan kosong, telah diperintahkan kepada kita untuk mengambil barang yang berlebih dari orang-orang. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda kepada Hazrat Ali, kamu adalah saudaraku dan juga kawanku. Ali bin Rabi'ah meriwayatkan bahawa saya menghadap Hazrat Ali ketika kepada beliau dibawakan seekor haiwan untuk beliau tunggangi. Ketika beliau meletakkan kaki pada pelana, beliau membaca Bismillah 3 kali. Ketika beliau telah duduk lurus di atas punggung tunggangan itu, beliau membaca Alhamdulillah, lalu membaca Subhanallazi sakhkhara lana wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yakni, Maha suci zat yang telah menundukkan haiwan ini bagi kita, padahal kita tidak berkuasa untuk itu. Sesungguhnya kita akan kembali kepada Rabb kita. Lalu beliau membaca 3 kali Alhamdulillah dan 3 kali Allahu Akbar. Lalu beliau membaca doa, Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yakni, Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah berbuat zalim pada diriku sendiri. Ampunilah aku kerana tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Lalu beliau tersenyum. Perawi mengatakan, saya berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa tuan tersenyum? Beliau bersabda, saya melihat Rasulullah SAW melakukan seperti yang saya lakukan. Lalu tersenyum lagi. Hazrat Ali berkata, wahai Rasulullah, kenapa tuan tersenyum? Beliau SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanmu sangat bahagia dengan hambanya ketika mengatakan, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Atas hal itu, Rasulullah SAW tersenyum. Yahya bin Yamir meriwayatkan bahawa satu ketika Hazrat Ali bin Abi Talib menyampaikan pidato. Setelah memanjatkan puji-pujian kepada Allah Ta'ala, beliau bersabda, wahai manusia, orang-orang sebelum kamu binasa hanya disebabkan oleh terjerumus dalam dosa. Orang-orang baik dan ulama mereka tidak melarang mereka dari perbuatan dosa tersebut. Ketika mereka melampaui batas dalam perbuatan dosa, berbagai macam hukuman menjerat mereka. Untuk itu, serulah pada kebaikan dan laranglah dari perbuatan buruk sebelum azab seperti itu menimpa kamu. Ingatlah bahawa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan tidak akan mengurangi mata pencarianmu dan tidak juga akan mendekatkan kamu kepada maut. Hazrat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa satu kali kami berada di rumah seorang wanita Ansar bersama dengan Rasulullah SAW. Wanita itu menyampaikan undangan makan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda,
tidak lama lagi akan datang seorang calon penghuni syurga kepada kamu. Lalu datanglah Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kami mengucapkan mubarak kepada beliau. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda sekali lagi. Beliau bersabda, tidak lama lagi akan datang seorang calon penghuni syurga kepada kamu. Lalu datanglah Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kami mengucapkan mubarak kepada beliau. Rasulullah SAW bersabda untuk yang ketiga kalinya, tidak lama lagi akan datang seorang calon penghuni syurga kepada kamu. Waktu itu, saya melihat Rasulullah SAW menyembunyikan kepala beliau di bawah sebatang pohon kurma yang kecil. Rasulullah SAW bersabda, ya Tuhan, jika engkau menghendaki semoga yang datang ini Ali. Lalu datanglah Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kami mengucapkan mubarak kepada beliau. Hazrat Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, syurga mendambakan 3 orang, yakni Ali, Ammar dan Salman. Abu Usman Nahdi meriwayatkan, Hazrat Ali bersabda, satu hari Rasulullah SAW memegang tangan saya. Kami melalui jalan-jalan di Madinah lalu tiba di sebuah kebun. Saya bertanya, wahai Rasulullah, betapa indahnya kebun ini. Beliau SAW bersabda, engkau akan mendapatkan kebun yang lebih indah dari ini di syurga nanti. Ammar bin Yasir meriwayatkan bahawa saya mendengar Rasulullah bersabda kepada Hazrat Ali, wahai Ali, Allah Ta'ala telah menganugerahkan satu keistimewaan kepadamu yang mana belum pernah Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-Nya yang lebih baik dari itu. Keistimewaan itu adalah bersikap dingin terhadap dunia. Allah Ta'ala menciptakanmu sedemikian rupa sehingga kamu tidak mengambil apa-apa dari antara dunia. Tidak juga dunia mengambil sesuatu darimu. yakni engkau tidak memiliki hasrat duniawi. Tidak juga orang-orang yang cenderung kepada dunia ingin menjalin hubungan denganmu. Begitu juga Allah Ta'ala telah menganugerahkan padamu kecintaan kepada orang-orang miskin. Mereka bahagia dengan menjadikan kamu sebagai imamnya. Dan engkau gembira dengan menjadi orang yang diikuti oleh mereka. Berikan khabar suka kepada mereka yang mencintaimu dan bercakap jujur mengenaimu. Binasalah bagi mereka yang membencimu dan berkata dusta berkenaan dengan dirimu. Barang siapa yang mencintaimu dan bercakap jujur mengenaimu akan menjadi tetangga di syurga dan menjadi kawanmu dalam istanamu. Orang-orang yang membencimu dan berdusta mengenaimu, Allah Ta'ala telah mengambil tanggungjawab bahawa pada hari kiamat Dia akan berdirikan mereka di tempat berdirinya orang-orang yang banyak berdusta. Hazrat Muslim Maud bersabda bahawa Hazrat Rasulullah SAW bersabda, Ali dan Fatimah akan berdiri di dalam syurga yang memiliki darjat yang sama di mana aku berdiri. Berkenaan dengan penetapan Hazrat Ali sebagai Ashra Mubashirah, yakni Hazrat Ali termasuk di dalam 10 sahabat yang beruntung yang ketika hidupnya di dunia mendapatkan khabar gembira yang keluar dari lisan berberkat Rasulullah SAW bahawa akan masuk syurga. Hazrat Said bin Zaid meriwayatkan bahawa berkenaan dengan 9 orang, aku berikan kesaksian bahawa mereka adalah calon penghuni syurga. Dan jika aku pun memberikan kesaksian berkenaan dengan orang yang ke-10, maka aku tidak akan berdosa. Dikatakan, bagaimanakah itu? Dia menjawab, satu hari kami berada di Bukit Hira bersama dengan Rasulullah SAW. Lalu ia mula bergoncang. Atas hal itu Rasulullah SAW bersabda, wahai Hira, berhentilah bergoncang. Sesungguhnya sedang ada di atasmu seorang Nabi, seorang Siddiq dan Syahid. Seseorang bertanya, siapa gerangan 10 orang calon penghuni syurga itu? Hazrat Said bin Zaid berkata, pertama Rasulullah SAW sendiri, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad dan Abdurrahman bin Auf. Ada yang bertanya, siapakah yang ke-10? Hazrat Said bin Zaid berkata, itu adalah aku. Saya akan sampaikan lagi sabda Hazrat Masih Maud alaihissalam berkenaan dengan kisah ini. Beliau menjelaskan dalam kaitan dengan topik menguasai jiwa dan menjauhkan sifat ego. Untuk itu saya akan sampaikannya sekali lagi pada saat ini. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan kisah ini yang akan saya jelaskan penjelasannya ini. Sudah saya jelaskan sebelum ini, tetapi ini dijelaskan berkenaan bagaimana menguasai nafsu amarah. Sebab itulah di sini sekali lagi saya jelaskan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda
bahawa Hazrat Ali karamallahu wajha sedang bertarung dengan seorang musuh semata-mata kerana Allah Ta'ala beliau bertarung. Pada akhirnya Hazrat Ali berjaya menjatuhkan musuh tersebut lalu duduk di atas dadanya. Musuh itu segera meludahi wajah Hazrat Ali. Kemudian Hazrat Ali berdiri dan melepaskannya. Ketika ditanya oleh musuh tersebut, Hazrat Ali menjawab, "Sehingga tadi aku bertarung dengan engkau semata-mata kerana Allah Ta'ala. Namun ketika engkau meludahi wajahku, satu bahagian dari emosiku bercampur di dalamnya. Aku tidak ingin membunuhmu atas dasar emosiku." Dari kisah ini jelas diketahui bahawa beliau tidak menganggap musuh jiwanya sebagai musuhnya. Beliau memberikan nasihat kepada jemaat, jika kita menimpakan penderitaan kepada orang lain atas dasar kerakusan atau tamak dan hawa nafsu diri dan juga memperluas pemusuhan, apalagi yang lebih besar dari itu yang dapat menarik kemurkaan Allah Ta'ala. Kemudian dalam kesempatan yang lain beliau alaihissalam menjelaskan dengan lebih terperinci lagi, bersabda, untuk membezakan hawa nafsu peribadi dan kerana Allah Ta'ala, ambillah pelajaran dari peristiwa yang terjadi kepada Hazrat Ali. Tertulis bahawa telah bermula pertarungan di antara Hazrat Ali dan seorang pahlawan kafir. Hazrat Ali berkali-kali berusaha untuk menjatuhkannya, namun tidak berjaya. Akhirnya ketika Hazrat Ali berjaya menjatuhkannya, kemudian duduk di atas dadanya. Ketika Hazrat Ali hampir menikam kerambit beliau lalu membunuhnya, tiba-tiba dia dari bawah meludahi wajah beliau. Apabila dia melakukan perbuatan ini, Hazrat Ali berdiri lalu melepaskannya dan menjauh darinya. Atas hal itu, dia merasa hairan dan bertanya kepada Hazrat Ali, "Kamu telah bersusah payah untuk menangkap aku dan aku adalah musuh ketat yang haus akan darah. Walaupun engkau telah menguasaiku, lalu kenapa melepaskanku? Apa yang terjadi sebenarnya?" Hazrat Ali menjawab, "Masalahnya adalah di antara aku dan kamu tidak ada permusuhan peribadi. Kerana kamu menzalimi umat Muslim atas nama penentangan terhadap agama, untuk itu kamu wajib dibunuh. Aku bertarung denganmu hanya semata-mata atas dasar tuntutan agama. Namun ketika kamu meludahi mukaku, aku menjadi marah. Lalu aku berfikir, sekarang emosi peribadiku sudah bercampur di dalamnya. Untuk itu tidak jais ataupun tidak baik lagi untuk aku menyempurnakan tugasku, supaya apa yang kulakukan jangan didasari oleh nafsu peribadi. Apapun yang terjadi, haruslah asasnya kerana Allah Ta'ala. Ketika emosiku telah reda dan keadaanku berubah, aku akan memperlakukan kamu sewajarnya." Mendengar ucapan beliau, orang kafir itu sangat terkesan sehingga kekufuran keluar dari dirinya. Dia berfikir, agama mana lagi yang lebih baik dari ini, yang disebabkan kerana pengaruh ajaran yang suci sehingga jiwa manusia berubah menjadi suci seperti itu. Orang kafir itu waktu itu juga taubat dan menyatakan beriman. Inilah ketakwaan yang hakiki yang memperlihatkan buahnya. Lebih kurang seperti itu jugalah Hazrat Muslim Maud menjelaskan berkenaan dengan peristiwa pertarungan Hazrat Ali dengan seorang musuh ketatnya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, "Satu ketika Hazrat Ali terlibat dalam satu pertarungan di satu peperangan. Ada seorang musuh kuat yang mana jarang sekali orang dapat mengalahkannya. Musuh tersebut datang untuk bertarung dengan Hazrat Ali. Pertarungan antara keduanya berlangsung sehingga berjam-jam. Akhirnya Hazrat Ali berhasil menjatuhkan Yahudi itu. Lalu beliau duduk di atas dadanya dan beriradah untuk memenggal lehernya dengan kerambitnya. Tiba-tiba Yahudi itu meludahi wajah beliau. Beliau terus melepaskannya lalu berdiri. Yahudi itu kehairanan lalu bertanya, "Sungguh aneh hal ini. Tadi engkau bertarung berjam-jam dengan aku dan berhasil menjatuhkan aku. Namun sekarang engkau melepaskan aku. Kenapa engkau bertindak bodoh seperti ini?" Hazrat Ali bersabda, "Aku tidaklah bertindak bodoh. Ketika aku menjatuhkan kamu lalu kamu meludahi wajahku, tiba-tiba aku menjadi marah. Namun seiring dengan itu, terfikir olehku bahawa apa yang aku lakukan sejak tadi adalah demi Allah Ta'ala. Namun jika setelah kamu meludahi aku masih meneruskan pertarungan, berarti pembunuhanmu disebabkan kerana kemarahan peribadiku, bukan untuk meraih keredaan Allah Ta'ala. Untuk itu aku menganggap sesuai jika waktu itu aku melepaskan kamu. Jika emosiku sudah reda, nanti akan dilanjutkan lagi kerana Allah Ta'ala. Riwayat lebih lanjut akan saya sampaikan pada waktu yang lain. Sekarang saya ingin menyampaikan satu hal lagi. Hari ini adalah hari pertama tahun baru dan juga Jumaat pertama. Berdoalah semoga tahun ini membawa keberkatan bagi jemaat, bagi dunia dan bagi umat manusia. Kita juga dalam melaksanakan tanggungjawab
hendaklah tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala lebih dari sebelumnya dan juga dapat meningkatkan tahap ibadah kita. Begitu juga semoga penduduk dunia dapat memahami tujuan penciptaannya dan memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan daripada saling merampas hak satu sama lain. Semoga mereka dengan mengamalkan peraturan-peraturan Allah Ta'ala dan dapat menjadi orang-orang yang memenuhi hak-hak satu sama lain. Jika tidak, Allah Ta'ala akan menarik perhatian orang-orang duniawi dengan caranya sendiri untuk memenuhi kewajipannya. Semoga kita dan seluruh umat manusia di dunia dapat memahami perkara penting ini sehingga dapat mengatur kehidupan dunia dan akhirat kita. Sejak tahun lalu, kita sedang dan masih menghadapi wabak penyakit yang sangat berbahaya dan tidak ada satu pun negara di dunia ini yang terkecuali dari wabak ini. Kesannya ada yang banyak dan ada juga yang sedikit. Tetapi nampaknya kebanyakan penduduk dunia masih tidak mahu memberikan perhatian ke arah ini, bahawa jangan-jangan wabak ini dari Allah Ta'ala untuk menyedarkan kita akan hak-hak dan kewajipan kita. Mereka tidak ingin berfikir ke arah itu. Jangan-jangan melalui wabak ini Allah Ta'ala ingin menyedarkan dan mengkhabarkan kepada kita. Tidak ada yang berfikir ke arah itu. Beberapa bulan yang lalu, saya telah mengirimkan surat kepada banyak pemimpin negara berkenaan dengan hal itu. Saya juga berusaha untuk memahamkan mereka berkenaan dengan COVID ini dengan merujuk kepada sabda-sabda Hazrat Masih Maud SAW bahawa bencana ini datang dari Allah Ta'ala disebabkan manusia telah melupakan dan tidak melaksanakan tanggungjawab dan kewajipannya, bahkan bertambah dalam kezalimannya. Menanggapi surat tersebut, sebahagian pemimpin negara telah memberikan jawapannya. Namun jawapan yang mereka berikan hanya menanggapi dari segi duniawi sahaja, bahawa kami pun berharap seperti itu. Mereka tidak menyinggung dari segi agama, padahal penjelasan yang saya tuliskan lebih banyak menyentuh perihal keagamaan. Namun mereka tidak ingin mengambil langkah untuk merubah keadaan rohaninya. Mereka tidak mahu bersimpati kepada bangsanya dengan mengalihkan perhatian mereka kepada tujuan hakiki kehidupan mereka. Walaupun para pemimpin negara ini menyedari bahawa kesan dari wabak ini akan sangat berbahaya, setiap pemimpin negara, setiap orang yang berakal sihat, begitu juga setiap para penyelidik memaklumi perkara ini. Namun, walaupun demikian, mereka tidak memberikan perhatian kepada jalan penyelesaian yang sebenarnya. Hanya fokus kepada usaha-usaha duniawi. Selain merugikan kesihatan, wabak ini tidak hanya melemahkan ekonomi setiap individu, bahkan secara umum, negara-negara kaya pun mengalami kejatuhan ekonomi. Jalan keluar yang dimiliki oleh orang-orang duniawi ketika mengalami kejatuhan ekonomi seperti itu hanyalah dengan menguasai ekonomi negara-negara kecil, berusaha bagaimana untuk memerangkap mereka ke dalam perangkapnya, lalu menguasai harta kekayaan negara miskin dengan berbagai cara. Untuk tujuan itu, mereka membuat blok-blok dan saat ini pun sedang dilakukan. Perang dingin akan bermula lagi dan sekarang dapat dikatakan bahawa itu telah bermula dan bukan mustahil akan mengundang terjadinya perang senjata yang asli yang sangat mengerikan. Kemudian mereka akan terjerumus lagi ke dalam jurang yang dalam. Tidak hanya negara-negara miskin yang memang sudah terperangkap sejak sebelumnya, masyarakat negara-negara kaya pun akan ikut terperangkap dengan sangat mengerikan. Sebelum dunia sampai kepada keadaan tersebut, sambil memenuhi tanggungjawab kita, kita harus memperingatkan dunia akan hal ini. Tahun ini barulah akan menjadi tahun yang penuh dengan keberkatan jika kita memenuhi tanggungjawab kita untuk menyedarkan dunia dan masyarakat. Untuk melakukan hal itu, pertama sekali kita harus menilai diri kita masing-masing. Kita yang telah beriman kepada Imam Zaman, Masih Maud dan Mahdi Maud, apakah keadaan kita sudah sedemikian rupa yang mana seiring dengan memenuhi hak-hak Allah Ta'ala, kita pun memenuhi hak-hak Allah Ta'ala secara ikhlas, ataukah kita masih perlu untuk mengislah diri kita dan perlu untuk meningkatkan tahap semangat kasih sayang kita ke tahap yang luar biasa. Walhasil, setiap Ahmadi perlu untuk merenungkannya kerana di bahu mereka
telah diletakkan tugas yang sangat besar yang untuk melaksanakannya, pertama sekali, kita haruslah melahirkan di dalam diri kita awan semangat kasih sayang, rasa cinta dan persaudaraan sesama Ahmadi. Kemudian, ajaklah dunia untuk berkumpul di bawah bendera yang telah ditinggikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bendera tauhid Allah Taala. Dengan begitu, barulah kita akan berhasil dalam memenuhi tujuan biat. Dengan begitu, barulah kita dapat dikira sebagai orang yang memenuhi hak biat. Barulah kita dapat menjadi pewaris kurnia-kurnia Allah Ta'ala. Barulah kita akan berhak untuk memberikan dan menerima ucapan mubarak tahun baru. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memenuhinya. Setiap Ahmadi, lelaki, perempuan, muda, kanak-kanak, orang tua, semoga memahami hal ini dan bertekad, berjanji bahawa tahun ini saya akan menggunakan segala kemampuan diri untuk menciptakan revolusi di dunia. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada setiap Ahmadi untuk dapat melakukannya. Saat ini, saya ingin menghimbau untuk mendoakan para Ahmadi Pakistan dan Algeria. Ingatlah mereka dalam doa-doa kita. Di beberapa tempat di Pakistan, para maulwi dan juga pegawai kerajaan menjadi-jadi dalam kezaliman mereka. Semoga Allah Ta'ala segera menyediakan sarana tertangkapnya orang-orang yang sudah tidak layak lagi untuk diperbaiki. Allah Ta'ala Maha mengetahui siapa yang boleh diislah dan siapa yang tidak. Bagi mereka yang sudah tidak boleh diperbaiki lagi, semoga Allah Ta'ala segera mempersiapkan sarana penangkapan mereka. Mereka berusaha untuk menzalimi para Ahmadi dengan mengatasnamakan undang-undang penghinaan risalat. Mereka berusaha untuk melarang beberapa sarana yang digunakan oleh para Ahmadi untuk mendapatkan tarbiyat mereka. Semoga Allah Ta'ala segera menjauhkan hal itu dari kita dan menyelamatkan kita dari mereka. Sebenarnya, merekalah yang telah mencemarkan nama baik rahmatan lil alamin. Sebaliknya, para Ahmadilah yang telah bersedia mengorbankan jiwanya demi untuk menjaga kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini, para Ahmadilah yang paling banyak melaksanakan pekerjaan dalam membawa dunia untuk berkumpul di bawah bendera Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para Ahmadilah yang melakukan hal ini secara hakiki. Bahkan dapat dikatakan, jika memang ada yang melakukan tugas tersebut, hanya para Ahmadilah yang melakukannya. Memang orang-orang duniawi ini, pemerintahan duniawi ini dapat menzalimi kita demi untuk mengaut harta. Namun, perlu diingat bahawa kita meyakini Tuhan yang merupakan sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Sesungguhnya, pertolongannya akan datang dan pasti akan datang. Ketika pertolongan Allah Ta'ala datang, debu orang-orang duniawi dan yang merasa diri mereka kuat dan berkuasa ini tidak akan nampak sama sekali. Adalah tugas kita untuk lebih menghiasi ibadah-ibadah kita dengan doa-doa. Jika kita mengamalkannya, maka kita akan berjaya. Berkenaan dengan Algeria, saya telah katakan bahawa para Ahmadi yang ditahan telah dibebaskan. Di sana ada sebuah mahkamah yang telah membebaskan semua para Ahmadi. Di mahkamah lain juga telah memberikan denda yang ringan. Hampir semuanya telah dibebaskan. Namun, meskipun demikian, di sana masih ada Ahmadi yang ditahan di penjara. Doakan juga mereka semoga segera dibebaskan. Doakan juga semoga para tahanan
Ahmadi di Pakistan segera dibebaskan. Kebahagiaan hakiki bagi kita, apakah itu hari tahun baru ataupun hari raya Eid, barulah dapat kita raih jika di setiap penjuru dunia bendera Tauhid Ilahi berkibar. Bendera yang dibawa oleh Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebahagiaan hakiki barulah akan diraih jika manusia mengenali nilai-nilai kemanusiaan. Ketika kebencian satu sama lain berubah menjadi rasa cinta, semoga Allah Ta'ala segera memberikan kebahagiaan ini kepada kita. Begitu juga semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada umat Islam untuk beriman kepada Masih Maud dan Mahdi Maud yang telah datang ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal kepada dunia agar memberikan perhatian untuk memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hamba-Nya. Semoga Allah Ta'ala melindungi setiap Ahmadi di berbagai negara dan semoga tahun ini menjadi rahmat dan keberkatan bagi setiap Ahmadi dan umat manusia. Begitu juga kelemahan dan kelalaian yang pernah kita lakukan di tahun lalu dan menjadi penyebab murka ilahi dan juga menjadi penyebab luputnya kita dari nikmat-nikmat. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari semua itu dan menjadikan kita perwaris nikmat-nikmat dan kurnia-Nya, sehingga kita menjadi mukmin yang hakiki. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat memanjatkan doa-doa tersebut. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.